A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة illa min udhrin. Jadi kata musannif rahimahullah, faslun wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun. Dan bermula walimah, bermula kenduri kerana perkahwinan itu mustahab, itu disunatkan. Dan wal ijabatu ilaihi, dan ijabah maknanya menerima ataupun menerima panggilan tersebut, iaitu hadir ke kenduri tersebut adalah wajibah illa min uzrin, kecuali disebabkan keuzuran. Jadi itu matan ialah matan Abi Syuja'. Kemudian berkaitan dengan walimah, semalam kita dah baca sedikit dalam hasyiah tu, dan antara yang kita tengok semalam antaranya iaitu lafaz al-urs tu sendiri, itu boleh dibaca al-urs, al-ursu ataupun al-urusu. Boleh dibaca dua lah, dan diguna pakai dengan makna al-ursu ataupun al-urusu dengan makna al-aqdu, dan juga diitlaqkan, yang ini digunakan dengan makna ad-dukhul. Adapun al-irsu iaitu dengan kasrahkan ain, maka dengan ismun lizaujah, nama bagi isteri. Dan hukum walimatul ursi ini sunnatun muakkadah, maknanya mustahabbatun ay muakkadah sebut. Sebab sabit daripada perkataan Nabi SAW, dan sabit juga dengan perbuatan Nabi. Sabit dengan perkataan dan perbuatan. Perbuatan Nabi SAW buat walimah, buat kenduri atas bahagian isteri dia. Dan perkataan Nabi kata pada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, aulim walau bisyah. Aulim walau bisyah. Kemudian yang afdalnya dilakukan kenduri ini selepas daripada dukhul. Boleh dilakukan selepas daripada akad, tapi yang afdal iaitu selepas dukhul. Dan panggilan kenduri selepas pada akad ni lah yang wajib ijabah. Adapun kalau walimah yang dilakukan sebelum daripada akad, maka tidak wajib ijabah. Dan disunatkan dilakukan walimah ni pada waktu malam, seperti mana yang kita baca semalam. Jadi kita nak sambung sedikit walimatul ursi, apa yang berbaki, dan kita akan masuk kepada bab al-qasmi, hukum ahkam berkaitan dengan al-qasmi, iaitu berkaitan dengan pembahagian giliran malam antara isteri. Itu bagi yang berkahwin ramai. Baik. Sambung. Jadi faslun wal walimatu 'ala al-'ursi mustahabbatun wal muradu biha ta'amun yuttakhadhu lil 'ursi. Dan yang dikehendaki dengannya, dengan walimah, ialah ta'amun yuttakhadhu lil 'ursi, iaitu makanan yang diambil untuk dibuat jamuan kerana perkahwinan. Maknanya makanan makanan yang dibuat jamuan kerana perkahwinan. Itu walimah
Itu walimah. Walimah itu walimatul ursi. Yang dimaksudkan dengan walimatul ursi itu ta'amun yutakhadhu lil ursi. Jadi kalau walimatul khitan maknanya ta'amun yutakhadhu lil disebabkan lil khitan. Begitulah seterusnya. Tapi di sini perbicaraan kita berkaitan dengan walimatul ursi, itu kenduri kahwin. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tasduqul walimatu ala kulli da'watin li hadithi sururin. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan terbenar kata walimah tu atas tiap-tiap panggilan ataupun tiap-tiap jemputan kerana keseronokan yang baru berlaku ataupun kerana kedatangan satu keseronokan. Sama ada keseronokan tu apa-apalah, seperti orang baru balik daripada musafir, ataupun perkahwinan, ataupun khitan dan yang lain-lain lagi. Kemudian kata tengok sikit dalam wal muradu biha tu, wal muradu biha bil walimah wa qawluhu ta'am dengan makna mat'um. Ta'am dengan makna mat'um. Qawluhu ta'amun ay mat'um, dan qawluhu ni a'am. Katakan qawluhu ta'am tu a'am minal ma'kul wal masyrub. Lebih umum daripada ma'kul dan juga masyrub. Kal qahwah, seperti qahwah, kita kata kopi, wasyurubat, dan juga minuman-minuman kama marra. Itu pun boleh dah. Jamu, tapi masing-masinglah adat masing-masing. Kalau kita nasi minyak, tapi sekarang ni dah buat selain daripada tu. Jadi ikut masing-masing dan ikut kemampuan masing-masing. Wa qawluhu yutakhadhu lil ursi ay wa ghairihi kal khitan wal qudum min as-safar in tala urfan fi ba'd an-nawahil ba'idah bi khilafil qaribah. Baik. Kemudian sambung lagi kata syarah rahimahullah, wa aqalluha lil muqsi, dan sekurang-kurang walimah lil muqsi. Apa maksud dengan muqsir? Yani orang yang mankasura maluhu, orang yang banyak duit lah. Kita kata orang yang berduit, yang banyak duit dia, sekurang-kurang dia syatun. Sekurang-kurangnya satu syah, iaitu seekor kambing. Walil mukil, dan bagi orang yang bukan orang kaya, yang kurang duitnya, ma tayassara, apa yang mudah bagi dia. Apa yang mudah bagi dia buat, itulah. Sekarang ni kadang-kadang kita sebab terikut-ikut dengan orang lain ataupun nak berlawan dengan orang lain, jadi kita sanggup, kita kata buat luar daripada kemampuan diri kita sendiri. Dan disebut sini pula wa aqallu halil muksir tu syah. Syah. Cuma sekarang ni mungkin tengoklah, kalau tu zaman dulu kita cakap bahawa sama-sama syah. Jadi sekarang ni mungkin orang pula semakin ramai, jadi berhajat lebih daripada syah, dan dia pun ada duit, jadi dia boleh tu kita kata sekurang-kurang. Boleh jadi ada yang tumbang sekok kambing, sekok lembu ataupun sekok unta ke, jadi terpulanglah yang tu. Baik. Jadi aqalluha lil muqsir syah walil muqsir syatun walil muqil ma tayassara. Dan disunatkan dalam walimatul ursi ni, apa yang disunatkan pada akikah. Disunatkan makanan ni dalam bab walimah ni, disunatkan apa yang disunatkan pada bab akikah. Maknanya dalam bab akikah makanan tu dimasak manis. Jadi di sini pun sama juga dimasak manis. Dan dalam bab akikah kita tidak disunatkan kita tak hancur-hancurkan tulang. Jadi kat sini pun sama, disunatkan juga tidak dihancurkan tulang. Baik. Wa anwa'uha katsiratun, kata syarah, wa anwa'ul walimah katsiratun. Jadi jenis-jenis kenduri ni banyak.
dan banyak dan disebut di dalam kitab yang besar-besar. Cuma di sini dia nak sebut walimatul ursi, iaitu kenduri kahwin. Wal ijabatu ilaiha, dan kita kata menerima jemputan tu, menerima jemputan kenduri itu, kenduri walimatil ursi, wajibatun. Itu hukum dia wajib, ai fardu ainin fil asah. Itu fardu ain pada pendapat yang asah. Lepas tu kalau kita tengok masyarakat kita pun, ayah-ayah kita, orang tua, bila kenduri kahwin ni, depa usahalah untuk hadir. Maknanya kalau tak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa uzur, maka mereka akan hadir juga, memenuhi jemputan tersebut. Kemudian wajib tu dia menerima jemputan tu dengan mana dia hadir jemputan tersebut. Baik. Wajib pi. Kemudian wajib makan ke? Wala yajibul aklu minha fil asah, dan tidak wajib makan daripada walimah tersebut, daripada kenduri kahwin tersebut pada pendapat yang asah. Okey, tadi disebut fardu ain kan? Tadi sebut fardu ain ijabah tu. Jadi pendapat yang asah fardu ain. Ada kil kata fardu kifayah. Kemudian makan ni pula, sini dia kata tak wajib pada pendapat yang asah. Ada pandangan kata wajib makan. Ada pandangan yang kata, yang tak muktamad, kata wajib makan. Baik. Okey, yang ni kita tengok sikit dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qawluhu ay fardu ainin fil asah wa qila fardu kifayah. Wa qawluhu wa la yajibul aklu minha fil asah bal yundabu lil muftiri al aklu. Bahkan disunatkan bagi orang yang tidak berpuasa untuk makan. Orang yang tak berpuasa disunatkan untuk dia makan. Wakila yajibu. Ada kil kata yajib. Wa sahhahahu an-Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim akhdan bi dhahirihi khabarihi bi dhahir khabari musliman. Bi zahir khabari Muslim. Tak ada hi kan? Bi zahir khabari Muslim. Okey. Akhdan bi zahir khabari Muslim, kerana mengambil faham daripada zahir khabar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sha'iman falyusalli. Yani apabila diseru ataupun dijemput seorang kamu kepada makan, pada makanan, maka hendaklah dia terima, dia jawab seruan tersebut. Fa in kana muftiran, maka jika dia adalah orang yang tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan, dan jika ia adalah orang yang berpuasa, maka hendaklah fal yusalli. Apa maksud yusalli di situ? Kan hendaklah dia sembahyang. Jadi di sini ambil pakai makna lughah, fal yusalli ay fal yad'u. Sebab tu solah pada lughah dengan mana ad-du'a. Ini fal yusalli ay fal yad'u, maka hendaklah dia berdoa kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada inilah kepada tuan majlis tu dia doa. Tapi ada juga yang kata yusalli betul solat syar'iyah, solat 2 rakaat. Ada juga kata macam tu. Fa inna zahiral amri, maka sungguhnya zahir amar, zahir suruhan dalam hadis ni, fa in kana muftiran falyat'am. Kan amar tu, fi'il amar, apa ni fi'il mudhari' masuk dalam amar. Jadi al-amru lil wujub. Jadi zahir amar dalam hadis ni fi qaulihi falyat'am tu al-wujub. Wa hamalahu sahibul qaulil awwal ala nadbi, dan menanggung, maknanya menanggung ataupun kita mentafsir akannya oleh tuan pendapat yang pertama
ala nadbi. Pendapat yang pertama pendapat yang muktamad itulah, iaitu sunat je. Jadi dia tafsirkan amal di situ bukan lil wujub tapi lin nadbi. Wa huwal mu'tamadu, dan itulah yang nadbu ni, itulah yang muktamad. Kemudian bila wajib makan tu, wajib makan macam mana pula? Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya, sekurang-kurang makan tu ala kullin minal qaulain, atas tiap-tiap daripada dua qaul, yang kata wajib dan yang kata sunat, dua-dua kata satu suapan. Satu suapan. Yang kata wajib makan satu suapan. Itu wajib. Yang kata sunat pun satu suapan. Itu sekurang-kuranglah. Yang sunat tu pun sekurang-kurangnya satu suapan. Yang kata wajib, sekurang-kurang pun satu suapan. Dan apa maksud fal yusalli dalam hadis? Wal muradu bi qauli fal yusalli, maksud dia fal yad'u bil barakah wa nahwiha. Maksudnya fal yusalli itu maksudnya fal yad'u, maksudnya doakanlah dengan keberkatan, wa nahwiha, dan seumpamanya. Bidalil riwayati fal yad'u bil barakah, dengan dalil ada riwayat sebut fal yad'u bil barakah, maka doalah dengan keberkatan. Wa khairu ma fassartahu bil waridi, dan sebaik-baik apa yang kamu tafsirkannya adalah dengan apa yang warid. Jadi yang warid kata fal yad'u bil barakah, jadi kita tafsirkan dengan apa yang warid, dan itulah yang terbaik. Maka fayusannu an yaqul, maka disunatkan bahawa ia berkata, orang yang hadir tu, Allahumma barik lahum fi ta'amihim waghfir lahum wa nahwi dzalika. Dia boleh doa yang ni ataupun seumpamanya lah. Ya Allah, berkatilah mereka pada makanan-makanan mereka, dan ampunilah mereka, dan seumpama yang demikian itu. Jadi maka fal muradu bis salati ad-du'a. Jadi bila dah faham dah apa yang tersebut belakang tu, maka yang dimaksudkan dengan solat dalam hadis tu adalah ad-du'a. Wa qila al-muradu biha as-salatu syar'iyyah. Qil kata al-murad as-salah asy-syar'iyyah bi an yusalli rak'atain li ta'uda barakatuhu 'ala al-mahalli wa 'ala al-hadirin wal masyhurul awwal. Dengan bahasanya dia sembahyang 2 rakaat supaya macam mana? Supaya kembali barakah, keberkatan daripada solat itu, dia maknanya barakah itu kena pada tempat tersebut dan juga pada hadirin kesemuanya. Yang masyhurnya yang tafsiran yang awal lah, dengan mana as-salah, dengan mana ad-du'a. Taib. Bila seorang yang dijemput untuk ke kenduri tersebut tu orang yang berpuasa, adakah makruh untuk dia kata ana shaim? Adakah makruh dia kata aku berpuasa? Wa idza du'a wa huwa shaim fala yukrahu an yaqul inni shaim. Jadi hukum ni tak makruh. Apabila dijemput dan dalam keadaan dia tu berpuasa, contohnya bahawa Sayyidina Muhammad setengah orang dia nak ambil sunnah puasa 6 tu selepas raya terus. Selepas raya kedua tu ambil direct straight. Dan biasalah bulan Syawal ni banyak perkahwinan orang buat waktu tu, waktu cuti kan. Jadi dia nak hadir. Sebab yang wajibnya hadir, bukan makan. Jadi adakah makruh dia cakap dia berpuasa? Hukum dia tidak makruh. La'alla da'i, mudah barangkali ataupun mudah-mudahan orang yang menjemput tu yu'adziruhu, maknanya bagi keuzuran kepada dia. Bagi keuzuran kepada dia, tak apalah, dah puasa tak apa. Baik. Wa idza hadara wa kana sha'iman, wa idza hadara wa kana sha'iman, dan apabila dia hadir. Tadi nak bagi tahu kata tak makruh, nak bagi tahu kata dia berpuasa. Jadi kalau dia dah hadir dan dia berpuasa. Jadi puasa ni ada dua keadaan lah, sama ada orang tu puasa sunat, satu lagi puasa wajib. Jadi kalau dia tu orang yang berpuasa tu puasa sunat, maka di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama, jadi susah ke atas yang menjemput tu, dia ni tak makan. Jadi susah orang yang menjemput ni tak makan. Keadaan kedua, orang ni tak makan, jemput tu tak ada masalah. Dia tak ada, dia dengan orang yang dijemput tu biasa-biasa je lah, bukannya kawan rapat ke apa. Dia tak makan pun tak ada apa. Baik, keadaan pertama, orang yang jemput tu bila kita ni tak makan, dia jadi susah.
Dia jadi macam buat tak syok lah macam ni kan, dah datang tak makan. Jadi waktu tu disunatkan afdalnya, yang afdalnya apa dia? Kalau apa ni, kalau jadi susah ke atas orang yang menjemput tu, afdalnya dia buka puasa. Afdalnya dia buka puasa. Fa in syaqqa ala da'i adamu fitrihi fal fitru afdalu min itmami saum biqasdi jabri khatirihi. Jadi kalau apa ni, kalau susah ke atas yang menjemput tu, dia rasa tak sedap kita ni tak makan dan sebagainya, waktu tu afdalnya berbuka. Tapi kalau dia tidak ada masalah, maka yang afdalnya yang berpuasa tu sempurnakan puasa. Baik, kita baca ibarat dia, fa in syaqqa 'ala da'i adamu fitrihi fal fitru afdal min itmami saum biqasdi jabri khatirihi. Dengan kosaknya nak kita jabr, nak tampal dia punya apa, jadi macam kalau kita tak makan ni, jadi hati dia ni macam pecah, orang kata. Jadi kita nak tampal pecah-pecah tu lah, nak bagi supaya hati dia elok, gembira. Because di jabri khatirihi wa yu'awwiduhu Allahu sawaban badalan an sawabi saumihi, apa ni, sawaban wa yu'awwidu Allahu sawaban badalan sawaban an sawabi saumihi, kata mislahu au akthar. Jadi Allah Subhanahu taala apa ni, insya-Allah lah Allah Taala akan menggantikan pahala apa ni, pahala puasa dia tu. Pahala puasa disebabkan dia berbuka tu, untuk nak jaga hati tuan rumah. Jadi Allah Taala akan gantikan sawab yang seperti pahala puasa tu ataupun lebih. Okey. Kemudian kata Muhasyi lagi, wa illam yashqa alaihi fal itmamu afdal. Jadi jika tak jadi susahlah ke atas dai yang menjemput tu, maka sempurnakan puasa tu lebih afdal. Kemudian kalau puasa tu fardu, wa in kana shaiman fardhan. Ini jika in kana al-mad'u tu shaiman fardhan, dia puasa fardu. Jadi kalau dia puasa fardu, fala yajuzul khuruju minhu walau muwassa'an, maka tidak boleh keluar daripada puasa tersebut. Ni kena ingatlah. Walaupun puasa fardu tu fardu muwassa', maknanya ada masa. Contohnya kita kata dia ni ada tinggal puasa 5 hari. Baik, jadi bukan wajib dia segera puasa. Kita katalah dia tinggal bukan dengan uzur, dia sakit, jadi dia tidak wajib segera berpuasa. Jadi Allah SWT waktu bulan Syawal dia puasa. Jadi kalau dia buka, nanti dia boleh qada lagi. Walaupun macam tu, dia tidak boleh buka puasa. Waktu tu dia jelaskan lah. Dia jelaskan tuan rumah saya ni puasa fardu ataupun puasa nazar, kan. Puasa fardu ni Allah SWT puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, lepas tu puasa nazar, apa lagi, puasa kafarah, lepas tu puasa 3 hari sebelum solat istisqa tu, apabila diperintahkan oleh pemerintah, imam, pemerintah. Waktu tu itu semua wajib lah. Itu semua wajib, tak boleh berbuka. Baik. Wa in kana sha'iman fardhan fala yajuzul khuruj minhu minas saum walau muwassa'an kanadri kanadrin mutlaq, seperti nazar semata-mata. Fa'ulima min zalika annahu la tasqutu ijabatu bisaum. Jadi diketahui daripada takrir syarahan ni, bahasanya ijabah tu tidak gugur dengan puasa. Maknanya puasa tu bukan uzur untuk dia tidak menghadiri jemputan kenduri perkahwinan tersebut. Baik. Kemudian kata syarah lagi, kembali kepada kalam syarah. Ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaimi falaysat fardhu ainin. Adapun ijabah, maknanya kita menerima jemputan
kenduri selain daripada kenduri perkahwinan, maknanya kita menghadiri kenduri selain daripada kenduri perkahwinan, daripada baki-baki kenduri yang ada lagi, falaisat, bukanlah ia al-ijabah tu fardhu ainin, bukan fardhu ain. Bal hiya sunnah, bahkan hiya yakni ghair walimatil ursi tu, selain daripada walimatil ursi, hukum dia sunat. Yang wajibnya walimatul ursi. Wa innama tajibu da'watu li walimatil ursi au tusannu li ghairiha bi syarti. Tapi nak wajib pun, wajib menghadiri kenduri kahwin dan sunat menghadiri kenduri-kenduri yang lain, bukan ada syarat lah. Tu dia kata sini hanya saja wajib dakwah ke wajib ijabatu dakwah. Wa innama tajibu dakwah, okey, hanya saja wajib dakwah, maksudnya wajib terimalah ijabah tu dalam hasyiah tu, ijabatuha, hanya saja wajib kita menerima panggilan, mana menghadiri panggilan kenduri kahwin tu, dan sunat untuk kita menghadiri panggilan selain daripada kenduri kahwin tu dengan syarat bisyarti, dengan syarat alla yakhussad da'i al-aghniya bi dakwah, dengan syarat yang mengajak pi kenduri tu, tuan kenduri tu, dia tidak mengkhususkan orang kaya sahaja dengan panggilan dia. Dia hanya jemput ataupun hanya panggil orang kaya saja. Orang fuqara ni dia tinggal. Ni kalau macam ni tak wajib dah. Dia hanya mengkhususkan orang kaya. Bal yad'uhum wal fuqara. Bahkan dia maknanya tak, dengan syarat dia tidak mengajak orang kaya saja. Bahkan dia mengajak orang kaya dan dia mengajak juga orang miskin. Adapun kalau dia Allah Rahmat, yang dia ajak tu bukan dia nak khususkan, tapi dah adik-wadik dia ni semua kaya-kaya. Dia buat kenduri contoh kecil-kecilan, ajak adik-wadik apa semua, dan semua memang orang kaya-kaya belaka. Tu lain lah. Ini masalah dia mengkhususkan, memang dia nak khususkan orang kaya sahaja. Ataupun disebut dalam hasyiah, contohnya dia ajak satu mabna tu, ada satu mabna tu, dia ajak semua orang tu untuk hadir dia punya majlis, dan yang duduk di mabna tu memang semua orang kaya. Memang semua orang kaya. Jadi itu tak ada masalah. Tu bukan dia nak khususkan, tapi sebab dia ajak tu pun semua tu, tapi dah semua tu orang, tapi semua yang duduk kat situ tu orang kaya, bukannya dia khususkan untuk orang kaya sahaja. Baik. Kemudian syarat dia lagi, bi syarti an yad'uhum fil yaumi al-awwal, dan dengan syarat dai itu dia jemput pada hari yang pertama. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Adapun kalau dia buat 3 hari, hari pertama dia jemput, hari kedua dia jemput, hari ketiga dia jemput, maknanya hari pertama tu wajib, hari kedua tu harus, hari ketiga makruh. Itu hukum dia lah. Baik. Jadi syarat wajib tu wa an yad'uhum fil yaumil awwal, dia jemput mereka tu pada hari pertama. Fa in awlama thalathata ayamin, maka jika dia buat kenduri 3 hari, lam tajibil ijabatu fil yaumis tsani bal tustahab. Afwan, hari kedua tustahab. Tak nak sebut harus tadi. Kalau dia buat kenduri 3 hari, maka tak wajib ijabah pada hari kedua. Bahkan tustahab. Jadi maknanya disunatkan sahajalah hari kedua tu, tak wajib. Wa tukrahu fil yaumis salis, dan dimakruh pada hari yang ketiga. Wa baqiyatu syurut mazkuratun fil mutawwalat, dan baki syarat-syarat ijabah tu disebut di dalam kitab-kitab yang besar-besar. Sebab tu kalau tengok dalam wa baqauluhu wa baqiyatu syurut tu anak tak bacalah, cuma nak bagi tahu kat situ, dia sebut di situ ada 15 syarat lebih kurang. 15 syarat nak wajib ijabah ad-da'i, maknanya bagi liwali matil ursi. Sebab tu sehinggakan ada kalam ulama, iaitu kalam Syekh Zarkashi, dia kata zaman sekarang ni tak wajib dah. Dia kata la tajibul ijabatu fi zamanina hadha. Dia kata taib. Itu banyak lah. Kalau tengok dia punya syarat-syarat tu, zaman sekarang ni pula Allah lagi lah. Boleh tengoklah satu-satu yang ngajak tu Islam,
Lepas tu yang mengajak tu bukannya perempuan. Banyak syarat-syarat dia. Tidak ada maksiat. Dan lain-lain lagi. Ada 15. Ada 15 lebih kurang dalam tu. Dan disebut juga berkaitan kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 2 orang ajak majlis perkahwinan hari yang sama, waktu yang sama, tempat berbeza. Contohnya A ajak dia, B pun ajak dia. Okey, waktu tu macam mana? Waktu tu dia dahulukan yang mana asbaq. Dahulukan yang mana asbaq. Yang mana yang terlebih dulu ajaklah. Tapi kalau dua-dua datang sekali, main rumah sekali, ajak sekali, ni anak kami ni, depa tu pun kawan, dua-dua anak tu A dengan B kawan dengan C, A dengan B ni pun kawan juga, depa tiga ni. Jadi A dengan B datang rumah C, masing-masing bawa kad anak depa kahwin hari yang sama. Jadi waktu tu macam mana pula? Datang sekali. Jadi dia sebutlah dalam tu buat masalah. Macam tu. Wa qauluhu illa min uzrin, dan kata musannif rahimahullah, illa min uzrin, kecuali disebabkan uzur. So uzur ay mani'in minal ijabah, kecuali disebabkan uzur, iaitu sesuatu yang menegah daripada ijabah, daripada dia menghadiri, kita kata menghadiri walimah tu, minal ijabah lil walimah. Contoh Abdul Manik macam mana dalam kata syarah, ka'an yakuna fi mawdi'id da'wati man yata'adza bihil mad'u, seperti bahawa ada pada tempat dakwah tu, tempat dakwah. Salah saya Muhammad. Okey. Allah. Siapa terkeluar tu? Ada ni. Okey. Internet ke apa? Internet apa pun. Internet time salah mana? Kejap. Tak jawab lagi. Yang takau tu masuk. Okey. Baik. Ka'an yakuna fi mawdi'id da'wah man yata'adza bihil mad'u, seperti bahawa ada pada tempat dakwah tu, tempat kenduri itulah, orang man yata'adza bihil mad'u, yang tersakiti dengan orang tersebut oleh orang yang dijemput. Bihi itu kembali kepada man. Al mad'u tu fa'il bagi yata'adza. Man yata'adza bihi al mad'u. Seperti ada pada tempat dakwah tu, tempat kenduri itulah, orang yang mana si mad'u ni, orang yang dijemput ni, dia tersakiti dengan orang tersebut.
Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tu ada, kita kata ada permusuhan ke, contohnya antara mad'u dan juga orang tersebut ada permusuhan, ataupun seumpamanya lah. Jadi dia akan menyebabkan dia tersakiti, orang tu buat macam-macam kat dia ke. Itu satulah, tu kira sebagai uzur. Ataupun man la taliqu bihi mujalasatuhu, orang yang tidak layak lah dengannya, tidak layak dengannya dia bersekedudukan, maknanya dia duduk sekali dengan orang tu. Jadi tak layak lah, maknanya contohnya budak orang-orang, dalam hasyiah kata wa qawlu aw la taliqu bihi mujalasatu ay kal aradhil alladhina yahsulu minhum sukhriyah aw fihim khissah aw yujad minhum kashfu awrah aw nahwu dhalika. Aw la taliqu bihi mujalasatu, seperti apa? Seperti orang-orang yang keji perbuatan dia, yang mana hasil daripada mereka tu sukhriyah. Dia bersenda-senda, buat senda gurau lah kadang-kadang. Kita ni orang tua dah contohnya, lepas tu mai orang budak-budak ni jadi buat ejek-ejek dia, duk buat mengejek-ejek dia dan sebagainya. Jadi dia pun tak layak lah dengan dengan mereka ni. Ataupun ada kekejian, kisah, ataupun ada daripada mereka tu kashfu aurah. Ada kashfu aurah, buka aurat ataupun seumpamanya. Zaman ni banyak lah. Pergi majlis mana yang tak ada buka aurat kan. Kecuali pipi ada majlis-majlis tabligh ke yang buat ke, itu insya-Allah lah. Tapi biasa-biasanya kalau pergi kat belah KL ke ataupun yang lain, biasanya adalah yang kashfu aurah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam tu banyak lagi ka'an yakuna, bawah tu pun disebut ka'an yakuna hunaka muskir. Contohnya di sana ada perkara ada benda yang memabukkan, walaupun ada di sisi orang yang mad'u tu saja. Banyak lagi dah tarik dalam tu. Yang tuan-tuan boleh baca, kalau tak faham boleh tanya, insya-Allah. Mana boleh nak jawab. Ada nak sebut, nak habiskan bab qasm. Faslun fi ahkamil qasmi wan nushuz. Baik, insya-Allah kita cuba habiskan setengah jam. Jadi fasal pada menyatakan hukum ahkam pembahagian giliran bermalam dan derhaka. Jadi dalam fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan tentang pembahagian giliran bermalam, maknanya adil di antara bergilir bermalam di antara isteri-isteri. Dan dalam fasal ni juga nak sebutkan bab nusyuz. Bab nusyuz, isteri. Ini isteri derhaka. Cuma bab nusyuz ni kita tolak tepi dulu. Ini mungkin esok insya-Allah. Di malam ni bab al-qasmu dengan sukunkan sin, al-qasmu, dengan makna al-adlu baina zaujati fil mabit. Maknanya kita kata adil dalam giliran bermalam di antara isteri-isteri. Itu makna al-qasmu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini kita kata fik untuk orang yang nak berkahwin lebih. Orang yang nak berkahwin lebih daripada satu, maka dia perlu tahulah hukum hakam ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'. Allah Ta'ala sebut kahwinilah fankihu ma tabalakum minan nisa', ni perempuan yang yang baik bagi kamu, yang dua orang yang baik yang disenangi oleh bagi kamu, 2, 3 ataupun 4. Tapi Allah Ta'ala sebut fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kamu takut, kamu bimbang, kamu tidak dapat
mengadili pada bergilir bermalam dan juga pada nafkah, maka fawahidah, maka cukup kahwinilah seorang. Nanti antum akan tengoklah, bukan mudah sebenarnya nak kahwin ramai ni kan. Allah Ta'ala sebut fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dia punya hukum ahkam. Wallahu alam, yang kahwin ramai sama ada dia buat seperti mana disebut dalam kitab-kitab fiqh ni ataupun tidak, itu kita kena tanya orang yang kahwin ramai lah. Baik. Jadi kita kata hukum untuk asalnya suami ni tak wajib pun, kita kata tak wajib untuk bermalam. Tak wajib untuk bermalam lah di antara isteri-isteri dia tu. Sebab itu hak dia, dan dia boleh untuk bermalam di masjid contohnya. Dia kahwin, lepas tu dia tak duduk pun dengan mana-mana satu, tapi dia duduk di masjid, bermalam di masjid. Boleh. Faham tak? Tak wajib, tapi tak wajib, disunatkan. Tak wajib dia bermalam di antara isteri-isteri dia yang ada, tapi disunatkan. Tetapi bila si suami ni dah bermalam dengan salah seorang daripada isteri-isteri yang ada, maka ketika itulah dia wajib bergilir. Dia wajib bermalam di rumah isteri-isteri yang lain pula. Boleh faham? Contohnya dia kahwin 3. Jadi dia tak duduk mana-mana. Katalah dia kahwin 3 kan. Dia kahwin 3, lepas tu dia tak duduk rumah mana-mana perempuan ni pun, mana-mana isteri dia. Ini tak ada masalah. Tapi bila dia duduk rumah salah seorang, maka wajib dia duduk rumah isteri yang kedua dan yang ketiga tu pula. Dua orang lagi tu. Boleh faham kan? Jadi bila habis tu, hak pertama, hak kedua, hak ketiga dah habis tu, jadi tak ada masalah dah. Sekarang ni boleh dia nak pergi duduk tidak masjid ke? Sebab sekarang ni dia dah bagi hak masing-masing. Faham tak? Dia bagi seorang satu malam contohnya. Jadi boleh tidak masjid. Tapi bila dia tidak pula rumah salah seorang, maka pada ketika tu jadi wajib pula untuk bergilir. Boleh faham setakat ni kan? Okey. Baik. Jadi hukum dia macam itulah. Dia punya ni. Asalnya sunat sahaja, tapi bila dia telah duduk dengan salah seorang, maka jadi wajib. Okey. Jadi wajib untuk bergilir. Baik. Kemudian bila masalah dia dah duduk di rumah isteri pertama, bila duduk di rumah isteri pertama, maka adakah boleh untuk dia pergi ke rumah isteri yang kedua ataupun isteri yang ketiga? Itu persoalan dia lah kan? Jadi di sinilah pentingnya kita tahu status suami itu dulu. Kita nak tahu status suami itu dulu. Itu antum boleh tengoklah nota yang dibagi tu. Jadi suami itu kita bagikan kepada 4. Kerana si suami, ada suami yang kerja dia pada waktu siang. Itu kebanyakan orang kerja dia pada waktu siang. Ini kita katakan kebanyakan suami ni kerja pada waktu siang. Dan malam tu waktu dia berehat lah. Okey, kerja pada waktu siang. Jadi kalau suami yang kerja pada waktu siang, sekejap nak bagi susun elok-elok sikit. Sebelum tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, masuk dah. Okey. Lagi dia masuk dulu. Internet masalah sana ni.
Okey. Tamam. Okey ya. Break semula. Jadi kita kata tadi asal hukum, maknanya hukum si suami ni bermalam di antara isteri ni sunat bukan wajib. Ini bagi masalah orang yang ada banyak ramai isteri. Tapi bila dia dah bila dia dah bermalam di rumah salah seorang, maka dia wajib bermalam di rumah isteri-isteri yang lain. Jadi dia akan buat undi lah. Dia akan buat undi. Dah malam rumah salah seorang, maka hak lebih itu dia akan undi. Undi mana yang keluar dulu. Tak boleh dia nak tentukan yang ni. Jadi dia akan buat undi lah. Baik, itu yang pertama. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebut tadi, kalau seorang perempuan ni, kalau seorang suami ni duduk di rumah isteri yang pertama, boleh dah untuk dia pergi ke rumah isteri-isteri yang lain, isteri yang kedua, isteri yang ketiga contohnya. Okey, di sinilah dalam waktu suami, ulama membahagikan waktu tu kepada dua lah. Mudah kita cakap, waktu asal dan juga waktu tabi'. Waktu asal dan juga waktu tabi'. Okey. Maknanya kita kata secara umumnya, kebanyakan orangnya kita cakap suami wajib bermalam. Maknanya sehari semalam. Kita cakap dia wajib dia bermalam. Bila dia duduk bermalam dengan seorang isteri ni, maka wajib dia bermalam pula di isteri-isteri yang lain. Jadi sehari semalam. Boleh 2 hari, boleh 3 hari. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau nak lebih, kena dengan reda. Okey, katalah sehari semalam. Sehari semalam ni, nak kira sehari semalam tu, nak mula daripada malam ke nak mula daripada siang? Boleh faham? Nak mula daripada malam ke ataupun nak mula daripada siang? Kalau mula daripada malam, maka malam tu kita akan kata waktu asal. Kita akan sebut asal, aslun. Dan waktu siang tu dipanggil tabak. Jadi kira sebagai tabi' bagi malam. Tapi kalau kata kira daripada siang, maka kita akan kata siang tu asal, malam tu tabi'. Malam tu sebagai tabi'. Jadi nak kira asal, yang mana asal, mana siang ni, mana tabi' ni, kita kena tengok pekerjaan suami tu. Suami ni kerja dia waktu siang ke waktu malam? Kita katakan kebanyakan suami kerja pada waktu siang. Jadi bila kebanyakan suami kerja waktu siang, maka malam ni waktu dia rehat lah kan. Jadi akan kerja siang, malam dia tak kerja. Maka sehari semalam ni kita cakap mula pada waktu malam. Jadi malam tu dikira sebagai asal, siang pada hak lelaki ni dikira sebagai dikira sebagai tabi' saja. Adapun kalau lelaki tersebut, suami itu kerja pada waktu malam, maka sehari semalam dia akan kira daripada siang. Sehari semalam dia kira daripada siang. Selalunya disebut dalam ni pengawal ataupun jaga, disebut dalam kitab. Jadi mula waktu waktu sehari semalam tu mula pada siang. Maka siang tu disebut sebagai asal, malam dikira sebagai tabak, iaitu tabi' saja yang turut. Baik, yang ketiga, laki ni kerja siang malam. Siang dia kerja juga, malam dia ada kerja juga. Cuma ada gap lah. Siang ada waktu dia kerja, malam pun ada waktu dia kerja. Baik, yang ni kata ulama, waktu asal dia, asal bagi orang ni, waktu dia rehat. Waktu dia rehat. Adapun waktu dia bekerja, itu waktu tabak. Sebagai tabi' saja bagi asal. Boleh ha? Dan kalau orang tu musafir, maka waktu dia turun, waktu nuzul itu dikira sebagai asal, dan waktu sair, waktu berjalan itu dikira sebagai tabak. Okey, dah nampak dah sini kan? Ada waktu asal, ada waktu tabi'. Jadi di sinilah, daripada sini bila kita dah tahu, sebab di sini akan terbina hukum daripada asal dan juga tabi' ni. Asal dan juga tabi'. Okey. Kembali kepada masalah laki nak pergi ke rumah isteri yang lain. Okey, laki nak pergi ke rumah isteri yang lain ni, dia ada beberapa keadaan. Yang pertama, dia pergi ke rumah isteri yang lain tanpa ada hajat dan tanpa ada darurah. Yang kedua,
dia pi ke rumah isteri yang lain kerana ada hajat. Dan yang ketiga, dia pi ke rumah isteri yang lain kerana darurah, kerana keperluan yang mendesak. Kita cakap 3. Baik. Masalah pertama, keadaan pertama, suami duduk rumah isteri yang pertama tapi nak pi ke rumah isteri yang lain bukan kerana ada hajat dan bukan kerana darurah. Maka hukum dia haram sama ada pada waktu asal ataupun pada waktu tabi'. Pertama. Keadaan yang kedua, si suami nak ke rumah isteri-isteri yang lain kerana ada hajat. Kerana ada hajat. Maka hukum dia dibolehkan sekiranya dia pi pada waktu tabi', dan haram kalau dia pi pada waktu asal. Boleh tengok dalam nota tu. Dan yang ketiga, dia pi ke rumah isteri yang lain kerana darurah. Maka hukum dia dibolehkan sama ada pada waktu asal ataupun pada waktu tabi'. Jadi di sini nak kena tahu asal tu. Jadi asal bagi individu ni dengan individu yang satu lagi tak sama. Tengoklah dia punya, kena tengok dia punya tu, dia kerja siang ke dia kerja malam, ataupun dia kerja siang malam. Di situ kita dapat tahu asal dia dan kita akan dapat tahu dia punya tabi' dia. Baik. Boleh faham situ. Kemudian selesai situ Kemudian bila dia pi ke rumah isteri yang lain tu, ni kita syarah luar dulu, nanti kita masuk. Bila dia pi ke rumah isteri yang lain tu kerana hajat ataupun kerana darurah. Jadi masa yang dia ambil tu, dia pi kerana hajat ataupun pi kerana darurah tu, masa yang ambil tu pendek sahaja, tidak panjang. Tak silap pada mengikut uruf. Tak salah cuba tengok balik. Masa yang dia pi tu hanya pendek sahaja. Maka adakah perlu qada? Maka kalau pendek, maka tidak perlu diqada waktu tersebut. Contohnya dia pi ke rumah isteri yang kedua, ada hajat ataupun kerana darurah, dan zaman yang dia pi sana tu kerana hajat atau darurah tu pendek sahaja, maka tak perlu dia qada balik waktu tersebut untuk isteri yang pertama ni. Baik, tapi kalau masa tu panjang, panjang pula disebabkan benda tu memang menuntut waktu yang panjang. Bukan dia saja-saja memanjangkan. Itu yang second last tu. Iza tala zaman liqtida'il amr. Apabila panjang masa dia menetap di rumah isteri yang lain tu kerana tuntutan perkara tersebut. Contohnya, wa masalah Sayyidina Muhammad, rumah isteri dia, kita cakap rumah isteri yang lain lah, dia duduk rumah isteri pertama, rumah isteri kedua tu kita kata paip bocor ke, jadi dia panggil orang untuk selesaikan, untuk buat kerja-kerja tu. Jadi takkanlah dia nak tinggal isteri dia dengan lelaki tu bekerja tu, jadi dia tunggu kat rumah tu dalam 3 jam. Dan perkara tu memang menuntut untuk dia ada kat situ, bukan dia melamakan masa. Jadi waktu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena tengok benda tu berlaku pada waktu asal ke waktu tabi'. Waktu asal ataupun waktu tabi'. Kalau waktu asal, dia kena qada. Kalau kita cakap sekarang ni malam lah kan, kita buat kebanyakan orang waktu malam. Kita tahu rumah dia terbakar contohnya. Rumah dia terbakar, kelang kabut lah, suami pun pi ataupun ada pencuri masuk. Jadi tu darurah. Bila darurah boleh pi pada waktu asal. Kalau hajat tak boleh. Jadi dia pun pi. Dia pi apa semua, jadi nak settle apa semua. Ambil masa 3 jam jugalah ataupun 4 jam nak settle semua tu. Baik, bila lama masa, maka dia kena qada balik 1 malam tu nanti untuk isteri yang pertama. Dia kena qada balik semua tu, qadal qul sebut situ kan. Ataupun ni kalau benda tu berlaku pada waktu asal. Memang perkara tu menuntut panjang, tapi berlaku pada waktu asal, maka dia kena qada semua tu. Waktu asal tu
Kita kena qada bagi isteri yang pertama ni lah. Kalau berlaku pada waktu tabi', kalau berlaku pada waktu tabi' panjang tapi memang perkara tu menuntut waktu yang panjang, maka tidak perlu qada. Yang terakhir, dia sengaja panjangkan. Benda tu kita kata 3 jam selesai. Tapi dia tambah sejam lagi. Dia kata satgi balik sejam lagi petang satgi. Sudan, duduk Sudan. Orang main buat kerja habis pukul 3. Dia kata panas ni nak keluar. Jadi pukul 5 lah balik lagi pasak ke, pukul 4 ke kan, mayang asak tu. Jadi dia duduk rumah isteri dia yang kedua ni, dia yang atala, dia yang memanjangkan masa. Jadi dia memanjangkan masa, waktu ni tengok adakah Abu Salah Sayyidina Ahmad waktu asal ataupun waktu tabi'. Kalau waktu asal, maka dia kena dia kena qada semua. Dia kena qada semua waktu tu bagi isteri yang pertama. Dan kalau waktu tabi', maka dia kena qada zaid. Qada az-zaid. Yang dia panjangkan tu je. Kata tadi 3 jam Salah Sayyidina Ahmad dan dia tambah sejam, jadi kena qada sejam tu nanti kena bagi kat isteri yang pertama. Boleh faham yang tu? Okey. Kalau yang tu boleh, kita akan baca lah Salah Sayyidina Ahmad. Baca kalam syarih rahimahullah. Faslun fi ahkamil qasmi wan nusyuz. Fasal pada menyatakan hukum ahkam adil di antara isteri pada bergilir dan hukum ahkam berkaitan dengan nusyuz. Wal awal, dan yang pertama maksud wal pertama ni al-qasmi. Qasam tu min jihati zauj. Ini daripada jihah zauj, daripada jihah suami. Sebab yang adil dalam antara isteri ni suami lah. Wasani min jihati zaujah, dan yang kedua daripada jihah zaujah. Wa makna nusyuziha, dan makna nusyuznya isteri itu irtifa'uha an ada'il haqqil wajibi 'alaiha. Maksud dia irtifa' ni tertinggi, maksudnya enggan lah. Dia enggan ataupun derhaka daripada, kita kata derhaka ataupun enggan daripada melaksanakan hak yang wajib ke atas dia, atas perempuan tu untuk dilakukan pada suami. Itu kita akan sebut nantilah esok bab nusyuz. Kita nak tumpu pada bab al-qasmi. Kemudian kata syarah, wa idza kana fi ismati syakhsin zaujatan fa aksar. Dan apabila ada pada jagaan seorang tu, iaitu si suami lah, syakhs tu kena pada zauj, suami, 2 isteri atau lebih, la yajibu alaihi al-qasmu bainahuma aw bainahunna. Tak wajib ke atasnya, kita kata bergilir pada bermalam di antara kedua orang isteri itu ataupun antara isteri-isteri itu, kalau isteri lebih pada 2. Hatta law a'rada anhunna aw anil wahidah. Hatta sehingga kan kalau dia berpaling daripada kesemua isteri-isteri itu ataupun daripada seorang isteri dia tu. Falam yabit indahunna. Hatta law a'rada anhunna aw anil wahidah falam yabit indahunna aw indaha lam ya'tham. Okey, maknanya kalau ada isteri, qasam. Maknanya kalau ada isteri seorang pun sama juga, tak wajib juga, boleh jadi duduk masjid. Tapi yang tu tak ada lah timbul masalah bergilir tu. Kalau ramai yang lebih daripada satu yang akan timbul masalah wajib bergilir. Mau nak bagi tahu kalau dia tak bermalam rumah seorang tu pun samalah juga. Dia tak berdosa. Falam yabit indahunna au indaha lam ya'sam. Dan maka dia tidak bermalam di sisi mereka isteri-isteri itu atau di sisi wahidah tadi itu, lam ya'sam, dia tak berdosa. Walakin yustahab, tapi disunatkan. Disunatkan alla yu'attilahunna minal mabit walal wahidah aidan. Bi an yabita indahunna au indaha. Disunatkan dia tidak mengosongkanlah daripada bermalam. Maksudnya dia bermalam di sisi isteri dia. Di isteri dia, kalau ramailah, sebenarnya seorang-seorang.
Kalau seorang tu dia bermalam di sisi isteri dia yang seorang tu. Jadi sunatnya dia tidak mengosongkan daripada bermalam. Walal wahidah aidan. Walau walal wahidah aidan bi'an, dengan bahasanya dia bermalam di sisi isteri-isteri dia tu, maknanya bukan semua sekali, maknanya seorang ataupun seorang isteri tadi. Kalau dia ada seorang, dia bermalam di sisi isteri dia yang seorang tu. Wa adna darajatil wahidah alla yukhalliha kulla arba'i layalin anil lailatin. Dan sekurang-kurang darajat bagi seorang isteri itu, berapa banyak kita boleh, paling banyak lah, maknanya kita nak bermalam di sisi dia, paling banyak 3 hari. Paling banyak 3 hari. Maknanya malam ni kat isteri pertama, malam kedua isteri pertama, malam ketiga pun isteri pertama juga. Malam keempat isteri yang lain. Isteri yang lain pula lah, isteri kedua. Tapi isteri kedua. Tapi boleh nak lebih daripada 3? Boleh. Tapi dengan kena ada redha. Kena ada redha daripada isteri yang lain. Kemudian datang ke isteri yang kedua ni sama agak. Tadi sini 3 hari, sini pun isteri kedua 3 hari juga. 1, 2, 3. Macam tu. Lepas tu isteri ketiga 3 hari juga lah. Barulah mai balik ke isteri yang pertama. Itu adna darajatil wahidah alla yukhalliha, dia tidak mengosongkan isteri dia tu 1 malam daripada 4 malam. Kulla arba'i layalin an lailah. Tiap-tiap 4 malam tu, maknanya dia tak kosongkan lah daripada 1 malam. Maknanya 4 malam tu mesti ada 1 malam. Maknanya boleh 3 hari je lah. Boleh 3 hari. Jadi dia nak duduk kat seorang perempuan tu paling banyak 3 hari. Lebih tak boleh. Boleh nak lebih kena ada redha lah daripada yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tiap-tiap 4 malam tu mesti ada 1 malam. 4 malam tu mesti ada satu malam. Jadi 3 hari lah. Boleh faham situ kan? Okey. Wat taswiyatu fil qasmi baina az-zawjati wajibah. Dan taswiyah, maknanya taswiyah sama pada qasmi, pada bergilir tu antara isteri-isteri itu wajib. Tapi wajib tadi tu bukan permulaan, ibtidaan tak wajib. Tapi bila dia dah mula bermalam di rumah salah seorang, maka wajib dia bermalam, bergilir untuk isteri-isteri yang lain. Waktu tu wajib. Baik. Baik. Wa tu'tabaru taswiyah bil makani taratan wa bi zamani taratan ukhra. Dan diiktibarkan taswiyah tu sama tu, kadang diiktibarkan tu dengan tempat dan terkadang diiktibarkan dengan zaman. Okey. Amal makan, jadi nak tafsir disebut kadang diiktibarkan taswiyah tu dengan makan, terkadang dengan tempat. Baik. Nak tafsir dia makan. Amal makan, ini at-taswiyah bil makan ni, adapun sama taswiyah sama, kita kata sama dengan iktibar sama dengan tempat. Fayahrumu al-jam'u baina az-zawjayn fa aksar fi maskanin wahid illa birridha. Maka haram himpun antara 2 orang isteri ataupun lebih pada satu tempat. Ataupun satu bumbung lah kita kata. Rumah satu tapi duduk isteri kita letak 2 kat situ. Hukum dia haram kecuali ada redha. Illa birridha. Kecuali isteri yang kedua isteri itu redha. Maknanya letak dekat satu rumah, satu bumbung. Baik. Jadi haram lah. Asalnya haram. Tapi kalau redha boleh. Itu makan. Itu berkait dengan tempat. Adapun berkait dengan masa, ini yang tadi kita bincang tadi. Wa amma zaman faman lam yakun harisan masalan fa imadul qasmi fi haqqihi al-lail wan naharu taba'un lahu. Adapun orang yang bukan haris, dia bukan jaga, bukan pengawal. Masalan fa imadul qasmi, imad tu maksud dia asal. Maka asal qasam, asal bagi bergilir tu pada hak dia adalah waktu malam. Kira sehari semalam tu mula pada waktu malam. Wan naharu taba'un lahu, dan siang tu dia mengikut bagi malam. Dia jadi tabi' saja. Wa man kana harisan, dan siapa yang dia kerja sebagai jaga ataupun pengawal,
Maka fa imadul qasmi, maka imad asal bagi qasam pergiliran tu, sehari semalam tu pada hak dia fi haqi an-nahar wal lailu tab'un lahu, dan siang dan malam tu tabak, dia mengikut bagi siang. Baik. Jadi wala yadkhulu az-zawju lailan. Wala yadkhulu az-zawju lailan. Lailan tu apa betul kan? Tulis sawabuhu naharan. Dalam hasyiah sebut ataupun tambah kat situ sawabuhu naharan. Boleh baca dalam hasyiah tu, kecuali boleh nak tanggung. Tapi anak malas nak baca hasyiah tu, takut jadi lama. Jadi boleh tulis kat situ sawabuhu naharan. Sebab kita iktibar sekarang ni lail tu asal, nahar tu Abu Sayyidina Muhammad tabak. Ini tabi'. Jadi wala yadkhulu zauj, maka tak boleh masuk suami pada waktu siang ala ghairil maksum. Ala ghairil maksum maksudnya perempuan yang bukan giliran dia. Dia ada 3 isteri contohnya ataupun 4. Jadi ghairil maksum ni kita kata dah sekarang ni isteri yang pertama. Jadi 3 lagi tu kita panggil ghairil maksumi laha. Jadi wala yadkhulu zauju naharan, maka dan tak boleh masuk suami pada waktu siang atas perempuan, atas isteri yang bukan giliran dia, li ghairi hajah, bukan kerana hajat. Fa in kana li hajatin, maka jika kerana hajat, ka'iyadati seperti dia sakit ke, dia nak pi melawat dia, wa nahwiha, dan seumpamanya, lam yumna minad dukhul, tidak dihalang daripada masuk untuk dia pergi ke rumah isteri tu. Tapi catat sikitlah naharon. Sebut bawah dukhul tu naharon, iaitu pada waktu siang. Sebab waktu malam mana boleh. Faham tak? Kalau waktu malam kerana hajat tak boleh kita sebut tadi. Tengok balik dalam nota tu. Maksudnya kalau dia masuk kerana ada hajat, boleh sekiranya waktu siang. Waktu malam tak boleh. Sebab waktu malam waktu asal. Jadi wala yadkhulu zawju, kita kata naharan ala ghairi maksumi laha li ghairi hajah. Fa in kana li hajah, sekiranya kerana hajat, dan seumpamanya lam yumna min ad-dukhul, tidak ditegah daripada dukhul. Wa hina idzin in tala, dalam Darul Minhaj apa dia? Tala ke at-tala? Itu tola. Jadi kalau nak bagi mudah, dia diihtimal kalam syarah ni tola dengan mana atola. Boleh buat siap-siap situ ai atola. Tola dengan mana ai atola. Anda nak terangkan, anda takut lama, yang tuan-tuan boleh baca dalam hasyiah. Sebab ni masalah pada perkataan syarah ni pada masalah atola, bukan pada masalah tola. Wahina idzin, dan pada ketika ini, in atola muksahu. In atola muksahu. Anda tulis baca atola. Jadi jika zauj tadi dia memanjangkan iqamah dia, menetap dia di rumah di rumah isteri yang bukan giliran dia tu, qada min naubatil madkhuli 'alaiha misla muksihi. Jadi dia qada lah daripada dia qada daripada naubah. Kita kata daripada giliran orang yang dia masuk ke atas orang tu, perempuan yang bukan giliran dia tu, seperti mana dia seperti mana dia menetap tu. Ini masalah at-tala. Kita kata tadi dia memanjangkan waktu sejam. Dia memanjangkan sejam, jadi dia kena qada lah sejam balik nanti. Ini masalah at-tala. Dia kena qada balik seperti zaman dia menetap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Fa in jama'a, maka kalau dia jima' pula, fa in jama'a, dia pi rumah perempuan yang bukan giliran dia tu, isteri yang bukan giliran dia, dia jima'. Fa in jama'a qada zaman al-jima' la nafs la qada zaman al-jima' la nafsal jima'. Apa ni, kalau dia jima' maka dia kena qada waktu jima' tu. Waktu jima' tu dia kena qada. Bukannya diri jima', maknanya dia kena jima' juga isteri dia yang tadi, yang sepatutnya dia giliran dia tu. Maknanya dia qada zaman dia sahaja, bukannya dia kena qada jima' tu. Fa in jama'a qada zaman al-jima' la nafsal jima' illa an yaqsura zamanu fala yaqdihi. Kecuali kalau waktu jima' tu kita kata wa sallallahu alaihi Muhammad qasir, hanya sekejap sahaja, maka dia tidak perlu qada. Hukum ni berdosa nah. Ini masalah fa in jama'a. Ini masalah kalau Abu Masalah Sayyidina Muhammad Okey. Ada lah. Fa in jama'a qada zaman al-jima'. In talalah kalau panjang masa. Jadi kalau pendek je waktu tu sebut tu, dia jima' sekejap je, jadi dia tak perlu qada. Tapi hukum dia jima' tu berdosa. Hukum dia berjima' tu berdosa. Sebab apa berdosa? Bukanlah berdosa tu pada diri jima' tu, tapi sebab dia telah menggunakan waktu tu, waktu tersebut, yang mana waktu tu sepatutnya bagi isteri dia yang pertama, contoh, dia gunakan pada isteri dia yang kedua. Salah tu, dosa. Baik, fa idza arada man fi ismatihi zaujat, kan? Betul. Fa idza arada man fi ismatihi zaujat, kan? Zaujat. Fa idza arada man fi ismatihi zaujat as-safar aqra'a bainahunna. Okey, ini masalah safar. Sikit lagi dah. Masalah saya. Jadi seorang lelaki bila dia nak safar, tadi habis dah. Tadi habis. Dalam tu ada tengok kalimah lailan tu, jalan tu, depan sikit sebelum bait tu, bait syair tu ada walhasil. Walhasil tu itu yang tadi kita sebutlah, walhasil anna dukhul fil asli la yajuzu li ghairi darurah. Fil asli itu masa asal. Masa asal tu. Kita takut faham lain tak? Wa fi tabi' la yajuzu li ghairi al-hajah wa la yakdi qadra zamani darurah in qasura urfan fa in tala fi zatihi bi an kana al-amal alladhi taqtarih darurah ya'khudhu zamanan tawilan adatan aw atalahu bi an kana la yaqtari dhalika lakin ta'anni zawj wa ta'anna zawj wa tamahala qasdan qada kull zaman wa hadha fil asl wa amma tabi' fa in tala fi zatihi fala qada'a wa in atalahu qada zaida faqat. Itu yang tadi kita sebut tu lah, yang dalam nota tu. Ini masalah seorang suami dia nak bermusafir. Jadi dia ada isteri ramai, maka dia nak kena buat macam mana? Dia kena buat undi. Jadi undi mana yang keluar? Nama siapa yang keluar? Perempuan itulah yang akan bermusafir dengan suami tersebut. Kemudian Abu Muhammad SAW, bila katalah dia bermusafir, perjalanan 2 hari, balik 2 hari, dan duduk di tempat tu kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 5 hari contoh. Jadi adakah dia kena qada waktu perjalanan dan waktu balik? Dan waktu perjalanan dan waktu balik tak perlu dia qada. Tak perlu dia qada. Maknanya tak perlulah tak dikiralah yang tu. Tu kira kata apa?
burn lah kan tersebut. Tak perlu dia qada waktu tu, nanti nak kena bagi dekat isteri yang ditinggalkan. Adapun waktu dia menetap di satu tempat tu, okey, bila dia jadi seorang yang bermukim di satu tempat tersebut, contohnya perjalanan 2 hari, lepas tu dia duduk kat tempat tu lebih daripada 3 hari, maknanya 4 hari yang sahih, maka dia jadi orang yang bermukim. Lepas tu balik 2 hari. Okey, 2 hari perjalanan ni tak kira, 2 hari pulang ni pun tak kira. Kemudian masalah dia duduk kat tempat tu, dia jadi orang yang bermukim. Okey, di sini ada 2 keadaan. Kalau ketika dia bermukim kat tempat tu, dia duduk dengan isteri dia yang ikut dia tu, maka dia kena qada waktu tersebut. Nanti dia kena bagi juga, dia kena bagi waktu ni pada isteri yang ditinggalkan. Tapi kalau dia tak duduk bersama-sama, dengan mana suami tinggal tempat lain, isteri tinggal tempat lain, sebab suami ada kerja, dia tak duduk dengan isteri dia, bermalam tak sama, maka di situ tak perlu qada. Boleh faham? Wa idza arada man fi ismatihi zaujat, man fi ismati zaujatun as-safara, apabila berkehendaki orang yang ada di bawah jagaan dia beberapa orang isteri, dia kehendaki safar, aqra'a bainahunna, dia buat undi di antara isteri-isteri tersebut, wa kharaja ay safara, dan bermusafir, keluarlah bermusafir ia, billati, dengan isteri yang takhruju lahal qur'ah, yang mana keluar baginya, bagi perempuan tersebut undian. Jadi perempuan mana yang keluar nama dia, dialah yang akan musafir. Wala yaqdi zaujul musafir lil mutakhallifat muddata safarihi dhahaban. Mutakhallifat tu al-baqiyat, perempuan-perempuan yang tinggal tak musafir. Dan suami tidak perlu mengqada, suami yang bermusafir itu tidak perlu mengqada bagi perempuan-perempuan yang tak bagi isteri yang ditinggalkan tu, muddata safarihi, tempoh safar dia pergi, dan begitu juga pulang. Fa in wasala maqsidahu wa sara muqiman. Kemudian maka jika sampai ia zauj pada maksad dia, tempat tuju dia, dan dia jadi orang yang bermukim. Contoh jadi orang bermukim macam mana? Dengan bahasanya bi anna wa iqamatan mu'athiratan awwala safarihi aw inda wusuli maqsadihi aw qabla wusulihi. Dengan bahasanya dia niat iqamah mu'assirah, dia niat duduk di tempat tu 4 hari. 4 hari sahih. Dia niat duduk di situ 4 hari sahih pada awal safar. Contohnya pada awal safar lagi, waktu dia bertolak tu, dia dah niat dah duduk, sampai ke tempat tu kena duduk 4 hari. Ataupun ketika sampai tempat tu kata aku nak duduk 4 hari. Ataupun sebelum sampai kata nak duduk 4 hari. Jadi bila dia sampai situ, maka dia jadi orang yang bermukim. Maka bila jadi orang bermukim, di sini disebut qada muddatal iqamah in sakanal mashubata ma'ahu fis safar. Maka dia kena qada tempoh dia bermukim di tempat tu. Syarat dia jika dia tinggal bersama dengan isteri yang dia bawa bersamanya di dalam safar. Kalau dia tak tinggal bersama isteri yang dia bawa dalam safar tu, maka tak perlu qada. Contohnya macam buat haji. Buat haji kan, suami duduk tempat lain, isteri duduk tempat lain. Jadi tak duduk sekali. Jadi tak perlu qada. Tapi kalau duduk sekali, perlu qada. Kama qala al-Marwazi, seperti mana berkata akannya oleh Imam Marwazi. Wa illa, dan jika tidak, dengan bahasanya dia tak duduk bersama dengan tak duduk bersama dengan isteri yang dia bawa tu, lam yaqdi, tak perlu qada. Lepas tu muddatur rujuk', wa amma muddatur ruju'i fala yajibu 'ala zawji qada'uha ba'da iqamatiha. Adapun tempoh balik tu, kita kata pi 2 hari, balik 2 hari. Tempoh balik itu pun tak perlu nak qada. Fala yajibu, tak wajib atas suami mengqadanya tempoh tersebut selepas iqamah dia. Lepas bermukim ia. Kemudian sedikit lagi, dalam 5 minit je ataupun 10 minit, ini masalah seorang suami yang dah kahwin dah, lepas tu dia kahwin seorang lagi. Maka bila seorang suami itu dia tambah isteri yang seorang lagi, tambah isteri lagi, maka perlu dilihat isteri itu bikrun ke ataupun sayyib. Dia masih dara ke ataupun bukan dara. Kalau isteri itu masih dara, maka waktu tu wajib dia bagi ke perempuan tersebut, perempuan dara tu 7 hari. Maknanya dia akan duduk dengan perempuan tu selama 7 hari berturut-turut sebelum dia bergilir kepada
sebelum dia bergilir kepada isteri yang satu lagi, isteri yang sebelum. Boleh faham Zimi? Connecting. Mafhum ah? Zimi mafhum? InsyaAllah. Okey. Okey. Wa idza okey, sekali lagi. Kalau seorang suami ni dia tambah isteri, dia dah ada isteri, lepas tu dia kahwin seorang lagi. Baik, bila dia kahwin seorang lagi, maka ada terkadang isteri dia tu sayyib, ada terkadang bikrun. Kalau lah isteri dia tu bikrun, maka dia wajib 7 hari. Dia menujuh, dia duduk dengan isteri dia ni yang baru ni 7 hari. Kemudian barulah dia bergilir kepada isteri yang lama. Barulah satu-satu balik. Dia faham. Kalau isteri dia tu sayyib, kalau isteri itu sayyib, maka wajib 3 hari saja. Dia bagi kat isteri itu 3 hari, lepas tu barulah pergi kepada isteri yang sebelum, barulah kira satu balik. Dia faham? Baik. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan khassaha hatman ay wujuban walau kanat amatan. Ulang tak kuih. Sikit lagi. Bismillah. Allahu Akbar. Okay. Wa idza apa kat mana tu? Boleh tak lagi. Allah, sekejap. Tunggu. Allahul musta'an. Tiga line di sini. Ya Allah. Apa kalau tak ni kita ni ya. Sikit esok kita ulang balik sikit lagi. Allahu Akbar. Alah tak dapat lagi tu kan? Nak tanya Ustaz? Ya. Apa dia? Dekat ni dekat walimah tadi, dekat qawluhu lam tajibul ijabah fil yawmi tsani bal mustahabbu wa tukrahu fil yawmi tsalits. Okey. Dia dekat bawah tu dia kata wa amma fi ghairil usri fi ghairil ursi wa tusannu fil yawmil awwal wa tusannu fil yawmil tsani. Padu bawah depan ni dia kata wa tukrahu fi ma ba'dahu fi ma makruh
selepas daripada satu dan dua tu lah. Ada? Ya, betul. Okay. Yang dekat bawah sekali tu, وَتُسَنُّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي وَلِيمَةٍ غَيْرِ الْعُرْسِ وَإِنْ زَادَ عَلَى 3 أيام. Dia kata sunat pula. Mak tu macam mana kan? Okay, saya lagi yang sini. Lepas dah boleh dah. Saya nak publish sikit lagi. Betul. Okay. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan. Ini apabila si suami itu dia kahwin dengan isteri yang baru, khassaha, maka dia khususkan isteri yang baru tu hatman ay wujuban. Apa ni khususkan khusus yang wajib. Walau kanat amatan, walaupun isteri itu hamba. Walau kanat amatan. Walau kanat amatan. Walau kanat amatan. Apa? Walaupun isteri yang baru tu amah. Wa kana inda zawji ghairal jadidah wa huwa yabitu indaha. Dan adalah di sisi suami itu bukan isteri yang barulah. Wa huwa yabitu indaha, dan dan dia tu bermalam di sisinya. Khassaha bi sab'i layalin. Dia kena khususkan perempuan tu dengan 7 malam. Dengan 7 malam mutawaliyah, berturut-turut. Wajib berturut-turut. In kanat tilkal jadidatu bikran, jika isteri yang baru tu dara, anak dara. Lepas tu bila dia khususkan yang baru ni 7 hari, adakah dia kena qada 7 hari nanti bagi dekat isteri yang lama? Wala yaqdi lil baqiyat, maka dia tak perlu qada bagi yang isteri-isteri yang dulu. Okey. Tu memang 7 hari tu hak dia. Dan kena bagi secara berterusan. Wa khassaha bi 3 mutawaliyatin in kanat tilkal jadidatu sayyiban, dan dia khususkan dengan 3 hari secara berturut sekiranya isteri baru dia tu bukan dara. 3 hari. Dan sama jugalah, dia tak perlu nak qada kepada isteri-isteri yang lain. Baik, dia kata tadi 3 hari dan 7 hari. 3 hari kalau sayyib dan 7 hari kalau bikrun. Maka kalau dia tak buat mutawaliyah, dia tak buat secara berturut-turut, boleh ke tak? Falau farraqal layaliya binaumihi lailatan indal jadidah wa lailatan fi masjidin masalan lam yuhsab zalika. Kalau dah dia bahagikan malam-malam tersebut dengan tidaknya satu malam di sisi isteri dia yang baru dan satu malam di masjid, dia kata lam yuhsab zalika, tidak dikirakan yang demikian tersebut. Yani ma farraqahu tu lam yuhsab. Apa yang dia bagi-bagikan tak dikira. Bal yuwaffil jadidata haqqaha mutawaliyan. Bahkan dia kena sempurnakan pada isteri baru ni hak dia 7 hari itu secara berturut-turut. Secara berturut-turut. Jadi katalah dia tidak semalam, lepas tu dia tidak semasa dia ni, lepas tu esok tu tidak masjid. Tak kira. Kita kata kena buat 7 hari berturut-turut. Jadi bila buat 7 hari berturut-turut, maka ada hari yang lebih dah lah. Sepatutnya kita cakap dah boleh dah. Dia kalau dia mula 7 daripada awal itu, dah boleh dah untuk pergi ke isteri-isteri yang lain. Jadi disebabkan dia buat macam tu, maka dia kena bagi hak dia tu 7 hari berturut-turut. Maka kat perempuan ni sekarang jadi lebih, kita cakap. Maka dia kena qada waktu lebih itu kepada isteri-isteri yang lain. Wa yaqdi ma farraqahu lil baqiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah hukum dia. Habis. Wa idza khafa az-zawju nushuzal mar'ah, ini masalah nushuz. Itu berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembahagian giliran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.